Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Menyambung bacaan yang terakhir daripada fasa Ad-Dajjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca awal surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Sedikit pada pagi ini pembacaan bawah tajuk Nihayatud Dajjali wa Daulatil Yahudi. Penghujung, pengakhiran Dajjal dan kerajaan Yahudi. Yu'askiru ad-Dajjal wa juyushuhu hawla Baitil Maqdis al-muhasiri وبين أرض فلسطين بكاملها ويقطعون السبيل على من بقي من المسلمين حتى إذا طال الحصار ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرق دمشق ومن دمشق يتوجه إلى بيت المقدس لنصرة الإمام المهدي في الجبل المحاصر وقت صلاة الفجر فيصلي مأموما فإذا انصرف دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله وشعارهم في معركتهم افتح
ويهرب الدجال إلى عمق فلسطين فيتبعه عيسى إلى باب لد فيقتله ويهزم الله اليهود. وفي هذه المعركة تخاطب الشجر والحجر المسلم وتقول هذا يهودي خلفي فاقتله. والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Dajjal dan tenteranya akan berkumpul, akan berada bersama askarnya, yakni Dajjal dan tenteranya akan berkumpul, akan berkemah, akan berperang di sekeliling Baitul Maqdis yang terkepung. Di sini kita dapat memahami satu perkara, bahawasanya keadaan jatuhnya Baitul Maqdis itu sebenarnya menunjukkan kepada pengakhiran Yahudi. Kerana memang akan berlaku di akhir zaman yang akan menjadi tentera kepada Dajjal ini orang Yahudi. Dan Baitul Maqdis itu sendiri akan menjadi pusat pergerakan Al-Imamul Mahdi, termasuk seluruh Palestin. Dan dalam siri pertempuran dan perperangan yang kita akan baca hadisnya daripada kitab Mishkatul Masabih, sehinggalah membawa kepada terkepungnya tentera-tentera Islam yang diketuai oleh Imam Mahdi di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Dalam riwayat sebelum ini dibaca akan keluar bersama dengannya 70,000 orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain menyatakan kesemua mereka membawa pedang yang dihias dan juga kayu saj. Maka ada hikmah di sebalik apa yang berlaku di Baitul Maqdis pada hari ini. Bahkan ada hikmah di sebalik apa yang berlaku di Syam pada hari ini. Kerana kedua-dua tempat itu adalah tempat yang penting pada waktu dan ketika Al-Imamul Mahdi dan semasa peristiwa turunnya Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Maka Imam Mahdi bersama dengan tenteranya dikepung di dalam Baitul Maqdis. Dan Dajjal dan tenteranya itu juga akan mengepung bumi Palestin. Maka antara Palestin dan Dajjal ini mempunyai keserasian daripada segi pada hari ini kita lihat apa yang berlaku kepada Palestin di tangan Yahudi. Kenapa dikejar Palestin itu? Kerana memang pertempuran antara Masihi Al-Isa bin Maryam dan Masihi Dajjal antaranya berpusat di Palestin. Dan Dajjal
dan tenteranya akan menghalang, memutuskan jalan ke atas orang-orang Islam yang lain. Maknanya mereka mengepung di sekeliling Palestin, di sekeliling Baitul Maqdis, sehingga menghalang orang-orang Islam yang datang daripada luar boleh pergi ke sana. Dan pada ketika itulah, apabila kepungan itu mengambil masa yang lama, memakan masa yang lama, turunlah Nabi Isa bin Maryam di Menara Putih yang terletak di timur Damsyik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Isa akan turun di Damsyik. Dan pada ketika itu orang Islam berada dalam keadaan kepungan di mana? Di Palestin. Buka peta dan tengok di mana kedudukan Damsyik dan di mana kedudukan Palestin, dan lebih kepada secara spesifiknya iaitu di Baitul Maqdis. Kita boleh lihat berapa jarak antara kedua tempat tersebut. Dan daripada Damsyik, Nabi Isa akan bertolak menuju ke Baitul Maqdis untuk membantu Imam Mahdi di sebuah bukit yang terkepung pada waktu solat subuh. Dan peristiwa ini pun kita akan baca perinciannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Isa tiba dan Imam Mahdi menawarkan, menunjukkan kepada Nabi Isa supaya menjadi imam, namun sebagai suatu penghormatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang terus menjadi imam pada ketika itu adalah Imam Mahdi, dan Nabi Isa menjadi makmum kepada beliau. Apabila selesai sembahyang, Nabi Isa akan berdiri menyampaikan syarahan, bayan, memberi semangat kepada semua yang hadir, Imam Mahdi dan tenteranya, untuk berjihad di jalan Allah. Dan kata kunci mereka, syiar mereka, kod rahsia mereka di dalam perperangan adalah perkataan iftah. Berilah kemenangan, berilah kemenangan. Bukalah jalan. Ini adalah syiar, perkataan yang menjadi syiar. Syiar ini satu maknanya yang selalu disebut. Itu makna syiar. Satu lagi, syiar ini kalau dalam peperangan merujuk kepada kod rahsia untuk mengenali kawan dan membezakannya dengan lawan. Maka apa kod rahsianya? Dia adalah iftah. Dajjal ini apabila melihat Nabi Isa, dia akan mencair seperti cairnya garam. InsyaAllah selepas ini kita akan membaca hadis-hadis tentang Dajjal sebagai sambungan, dan juga akan disentuh juga berkaitan dengan Nabi Isa AS. Dajjal akan lari sehingga ke hujung Palestin dan terus dikejar oleh Nabi Isa sehingga beliau tiba di Bab Lud. Bab Lud, Lam Dal. Di sinilah tempat dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa. Dajjal sangat takut dengan Nabi Isa. Dia melarikan diri daripada Nabi Isa kerana dia tidak boleh melihat Nabi Isa, kerana dia akan terus mencair. Dia akan terus melarikan diri sehingga sampai ke satu tempat di hujung Palestin yang dikenali sebagai Bab Lud. Bab, pintu, Lud, nama tempat. Lalu di sanalah matinya Dajjal, dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dan apabila Dajjal yang merupakan Mesaya, yang dianggap penyelamat oleh Yahudi telah mati, maka pada ketika itu secara besar-besaran dibunuh dan dibinasakan orang-orang Yahudi. Dibinasakan orang-orang Yahudi. Dalam sepotong hadis yang merupakan isyarat, yang merupakan
isyarat kepada peristiwa ini, saya ambil dan petik ya daripada kitab yang dikarang oleh Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri, yang di belakangnya ada lampiran kronologi Dajjal, yang disusun kronologi Nabi Isa sebenarnya, tapi di dalamnya ada menyentuh tentang bagaimana binasanya orang-orang Yahudi. Bagaimana binasanya orang-orang Yahudi. Pada hadis yang ke-13. Pada hadis yang ke-13, maka antara lain yang disebutkan bahawasanya pada ketika itu dibunuh sekalian orang Yahudi, binasa, tewas. Panjang hadisnya. Antara lafaz hadis ini, Ummu Syarik bint Abil Askar bertanya, "Ya Rasulullah, pada waktu itu," maksudnya pada waktu Imam Mahdi, "di manakah kedudukan orang Arab?" Maka Nabi SAW telah bersabda, orang Arab pada hari itu sangat sedikit. Orang Arab pada hari itu sangat sedikit. Dan kebanyakan mereka di Baitul Maqdis. Dan imam mereka yang menjadi ketua kepada orang Arab pada ketika itu ada seorang lelaki saleh, iaitu Imam Mahdi. Ketika imam mereka maju ke depan untuk mengimamkan mereka solat subuh, dan pada ketika itu turunnya Nabi Isa bin Maryam pada waktu subuh, lalu Imam Mahdi yang sudah maju ke depan berundur ke belakang untuk mengedepankan Nabi Isa menjadi imam. Lalu Nabi Isa alaihissalam meletakkan tangannya di antara dua bahu Imam Mahdi, kemudian berkata, "Kamulah yang maju ke depan dan salat." Kerana tadi iqamat dilaungkan untuk kamu, maka kamulah yang sepatutnya menjadi imam. Kamulah yang sepatutnya menjadi imam. Imam Tibi mensyarahkan tentang di manakah orang Arab pada ketika itu. Menyatakan bahawasanya bila diterangkan keadaan kucak-kacir pada ketika itu, maka Ummu Syarik bertanya, di mana orang Arab yang mereka ini terkenal sebagai mujahid di jalan Allah, mempertahankan kubu Islam, yang mempertahankan penganut-penganut ataupun orang-orang Islam daripada kekuasaan musuh Allah. Maka jawab Rasulullah, mereka pada ketika itu sedikit. Kebanyakan mereka ada di Baitul Maqdis. Dan setelah selesai daripada salat, kita sambung hadis ini, selesai daripada salat, maka Nabi Isa alaihissalam berkata, "Bukalah pintu masjid." Lalu pintu masjid dibuka. Dan di belakang sana, di luar sana ada Dajjal, yang bersama dengannya 70,000 orang Yahudi. Kesemua mereka membawa pedang yang terhias. Dan mereka ini memakai tailasan. Tailasan yang tebal.
lambang mereka ini, Yahudi yang bersama dengan Dajjal, akan memegang pedang yang terhias dan mereka memakai baju tailasan, baju yang mewah. Dan tailasan ini adalah baju yang ada hood di atas kepalanya. Dan apabila Dajjal melihat kepada Nabi Isa, maka dia akan mencair seperti mencairnya garam di dalam air. Dia akan melarikan diri. Wa yaqulu Isa, kata Nabi Isa kepada Dajjal, Dajjal, sesungguhnya aku mempunyai pukulan terhadap kamu yang kamu tidak boleh lepas daripadanya. Maksudnya, Nabi Isa kata kepada Dajjal, memang telah ditakdirkan oleh Allah kepadaku, aku mempunyai satu tetakan terhadapmu. Tetakan aku ni, kamu tak akan boleh lari, tak boleh selamat daripadanya. Lalu dikejar Dajjal, sehinggalah tiba di Bab Lud. Bab Lud yang kita sebut tadi, di bahagian timur Palestin, ataupun di bahagian timur Bab Lud itu. Tengok dalam peta di mana letaknya Lud. Lud, L-U-D. Maka di sana dibunuhnya Dajjal. Dan setelah dibunuh Dajjal, Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan orang-orang Yahudi. Pada ketika itu dikejar Yahudi, sehingga tidak boleh lari. Tidak ada satu perkara pun, tidak ada satu benda pun yang boleh melindung dia. Kalau dia berlindung di belakang batu, batu akan bertempik, ini belakang aku, ini Yahudi. Kalau dia berlindung di belakang pokok, pokok akan memberitahu di belakang aku, ini Yahudi. Maka perkara ini telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpusatnya Yahudi di Palestin adalah tanda kebinasaan mereka. Kerana dahulu Yahudi ini tinggal di seluruh dunia secara berasingan, bersepah-sepah. Tetapi bila terbentuknya yang dipanggil Israel, mereka berkumpul di sana. Sehingga jumlah mereka di Palestin itu lebih banyak daripada di luar Palestin. Sehingga katanya berjumlah sehingga 7 juta ataupun lebih. Maka sebenarnya berkumpulnya mereka di sana adalah supaya mudah untuk dibinasakan pada waktu dan ketikanya. Dalam pertempuran tersebut, segala tumbuhan, batu akan bercakap dengan orang Islam dan akan berkata, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang Islam memerangi Yahudi dan membunuh mereka. Maka kalaulah keadaan itu belum berlaku, maka kita jangan terlalu putus asa. Kerana Nabi telah mengkhabarkan orang Yahudi ini akan dibinasa keseluruhannya dan akan dimusnahkan oleh orang Islam. Sehingga mereka lari, bersembunyi di belakang batu, di belakang pokok. Dan batu dan pokok pun tidak menyembunyikan mereka. Memberitahu, inilah Yahudi, ada kat belakang aku, bunuhlah dia. Mari, bunuhlah dia. Kecuali pohon gharqad, maka Nabi SAW bersabda, gharqad ini adalah daripada pohon Yahudi. Boleh tengok gambar dia, search dalam internet. Maka kita lihat, semalam pun kita baca bagaimana dia bergerak. Bermula daripada Isfahan, Dajjal ni, bersama 70,000. Kemudian dia masuk ke Iraq. Kemudian dia cuba memasuki Mekah dan Madinah, tapi gagal, hanya di sempadannya sahaja. Dan selepas itu barulah dia akan pergi ke Palestin. Di sana ada Imam Mahdi dan tenteranya, dan mereka bertempur, terkepung, sehingga Allah mendatangkan bantuannya dalam bentuk Nabi Isa alaihi salam. Maka kita perhatikan bahawasanya pusat cerita ini Iran, Iraq, Mekah, Madinah, dan yang utama lagi yang merupakan klimaks kepada Dajjal ini adalah Palestin.
Maka oleh kerana itu, sebenarnya apa yang berlaku di Palestin pada hari ini mempunyai hikmah ini. Kerana orang yang sudah sekian lama berada dalam keadaan tekanan, sudah sekian lama berada dalam keadaan berjuang melawan Yahudi, kebencian terhadap Yahudi, maka di dalam hatinya ada suatu bentuk ketahanan, sama ada daripada segi mental dan daripada segi fizikal. Maka tidak jauh kalau kita katakan ini semua adalah suatu isti'dad, persiapan untuk mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang boleh bertempur ni orang yang mana punya ketahanan mental dan fizikal yang telah terlatih. Bukan orang yang macam kita selamanya duduk dalam aircon, selamanya duduk dalam kemewahan, tiba-tiba berlaku peperangan, kita boleh masuk dalam perang. Tidak. Perang bukan semudah itu. Dia perlu ada persiapan mental, dia perlu ada persiapan fizikal, dan diwujudkan keadaan untuk mengasah persiapan itu. Di tempat yang akan menjadi pusat ceritanya Imam Mahdi, Nabi Isa dan juga Dajjal. Dan tadi kita baca bahawasanya Nabi Isa akan turun di Damsyik, dan begitulah juga apa yang kita lihat pada hari ini yang berlaku di Syria. Bahkan Nabi SAW menyebut bahawasanya bumi Syam itu sebagai kubu, kemah perlindungan orang-orang Islam. Namun keadaan yang kita lihat seperti sebaliknya. Kehancuran, kemusnahan. Sebenarnya di dalamnya insya-Allah mengandungi hikmah luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya ada busyra dan berita gembira bahawasanya konflik yang berlaku di Syria itu akan berakhir. Mengapa kita sebut begitu? Kerana Nabi menyifatkan sebagai Syria ini ataupun Syam ini adalah kubu orang Islam, tempat berlindungnya orang Islam. Bagaimana mungkin tempat yang dilihat seperti musnah, hiruk pikuk boleh disifatkan sebagai fustatul muslimin oleh Rasulullah? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia menunjukkan bahawasanya semuanya akan berakhir, dan tidaklah pertempuran ini melainkan sebagai suatu isti'dad untuk mereka. Allah Ta'ala beri kekuatan hati, kekuatan mental, kekuatan fizikal. Itu kalau kita ingin hubungkan dengan apa yang kita bacakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ulang perkara ini, dan kita ulang seperti semalam yang kita katakan bahawasanya Dajjal ini lemah. Dajjal ini bukan mempunyai full power. Tidak. Kerana dia tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Dia tidak boleh mengatasi Imam Mahdi. Bahkan dia akan begitu terhina, mencair, cabut lari daripada Nabi Isa, dan akhirnya terbunuh di pintu Lut. Orang Islam ada kekuatannya. Sama ada menghadapi Dajjal sebenar atau menghadapi segala konspirasi yang ingin merosakkan orang Islam, maka kita ada amal. Kita ada Allah. Kita ada Allah. Kita ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku perbahasan, adakah Ibnu Sayyad ini Dajjal ataupun tidak? Telah berlaku perbezaan pandangan dalam menentukan adakah Ibnu Sayyad yang hidup di zaman Rasulullah adalah Dajjal, adalah individu Dajjal, ataupun sebaliknya. Maka sebahagian daripada kalangan sahabat meyakini dengan jitu bahawasanya Ibnu Sayyad itulah individunya Dajjal. Kerana dan berpandangan dengan ini juga ulama-ulama yang lain. Sebahagian mereka berpegang kepada hadis
yang datang daripada sahabat Nabi. Mereka berpegang dengan sebahagian riwayat berkaitan dengan pendirian sahabat Nabi yang beriktikad perkara ini. Antara orang yang meyakini bahawasanya Ibn Sayyad itu adalah Dajjal, Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Dan berpendirian bahawasanya Ibn Sayyad itu adalah Dajjal. Namun selepas itu telah berlaku, boleh dikatakan hampir kesepakatan, maksudnya selepas zaman sahabat, bahawasanya Ibn Sayyad ini bukanlah Dajjal, tetapi dia adalah salah seorang daripada Dajjal. Maksudnya penipu. Imam Baihaqi dalam kitab sunannya berkata, sesungguhnya Dajjal yang sebenar yang keluar di akhir zaman bukanlah Ibn Sayyad. Hanya sahaja Ibn Sayyad ini adalah salah satu daripada yang disebut sebagai Dajjal kecil, anak-anak Dajjal yang melakukan pendustaan. Yang Nabi telah menyebut ceritanya bahawasanya akan wujud di kalangan manusia ini yang disebut sebagai Dajjalin ataupun Ad-Dajjajilah, dan Ibn Sayyad itu adalah salah seorang daripada mereka. Dan kisah Ibn Sayyad ini diriwayatkan dalam kitab sahih secara panjang lebar. Dan dia memberi isyarat kepada kita kepada satu perkara, bahawasanya persoalan tentang Dajjal itu diambil berat oleh para sahabat, sehingga mereka membuat tekaan bahawasanya dia ni kot Dajjal. Dan mereka sentiasa membuat penyelidikan. Bahkan ia bermula daripada Rasulullah datang mengintip, dalam bahasa kita, seorang diri untuk tengok. Sebab lihatnya budak ni yang disebut sebagai Ibn Sayyad ini ada tanda-tanda seperti Dajjal. Maka sebab itu dalam masalah mengkaitkan dan merelitkan apa yang ada dalam hadis Nabi dengan apa yang sebenar, mungkin sebahagian daripada ulama telah mengkaitkan. Misalnya, peristiwa yang berlaku sekarang ini sebenarnya sesuai dengan yang disebut oleh Nabi. Contohlah, kalau menghubungkan antara realiti dengan hadis itu salah, maka ia termasuk dalam perkara apa yang disebut sebagai mentafsirkan hadis Nabi SAW yang bersifat zanni. Maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan perkataan sinis. Ini ahli konspirasi, ini orang yang suka cakap tentang konspirasi. Kerana di zaman Rasulullah sendiri yang sampai kepada berita kepada Nabi SAW tentang Dajjal, cuba tengok. Pada ketika itu Nabi pun tidak pasti, tapi berusaha untuk memastikan, cuba hubungkan pengetahuan bahawasanya Dajjal itu wujud dengan realiti. Adakah benar Ibn Sayyad di Dajjal? Sehingga sebahagian sahabat yakin dia adalah Dajjal, walaupun sebenarnya tidak. Maka kalaulah berlaku sedemikian rupa daripada kalangan asatizah kita, yang mana cuba mentafsirkan hadis Nabi SAW dan mengkaitkan dengan peristiwa yang sedang berlaku. Contohnya, apa yang berlaku sekarang ni, bukanlah terlalu aneh kalau kita katakan ada tangan-tangan konspirasi untuk mewujudkan wabak ini. Bukan satu tafsiran yang sembrono, kerana kecenderungan itu ada. Melihat kepada trend dan apa kesan dan implikasinya kepada agama dan umat Islam. Maka orang-orang yang mana melihat dengan sinis itu, sebenarnya dia ni ada masalah jahil. Dia tak pernah baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang dia ada masalah iman kerana dia ini lebih yakin kepada sains daripada khabar-khabar akan datang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang terakhir dengan tajuk wasilah pemeliharaan daripada Dajjal. Disebut di sini 4 perkara. Pertama, meminta lindung dengan Allah daripada fitnah Dajjal, khususnya dalam sembahyang. Setelah kita terangkan siapa, apa, di mana, mengapa, maka inilah yang disebut sebagai fiqh tahawulat, yang Nabi bukan hanya cerita tentang Dajjal, tetapi mengkisahkan, memberitahu, mengamanahkan kepada kita wasilah-wasilah perantaraan-perantaraan yang dengannya kita akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Yang pertama, berdoa bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta lindung daripada fitnah Dajjal. Khususnya doa itu dibuat di dalam solat. Yang kedua, melazimkan diri berzikir, berwirid, membaca Al-Quran dan memelihara amal-amal ketaatan, sama ada amal itu wajib ataupun sunat. Ini dia, kan? Di samping kita menceritakan sebarang teori berkaitan dengan akhir zaman, maka jangan lupa untuk mengingatkan hadirin, inilah kekuatan kita. Teruskan zikir, wirid, hizib, baca Quran, menjaga amal-amal ketaatan, datang masjid, buat amal-amal soleh, sama ada yang wajib ataupun sunat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama apa? Meminta lindung dengan Allah daripada fitnah Dajjal, khususnya di dalam semayang. Doa itu dibuat. Yang kedua, melazimi berzikir, berwirid, membaca Quran dan istiqamah dengan amal ketaatan, sama ada yang wajib ataupun sunat. Yang ketiga, membaca 10 ayat daripada surah Kahfi, daripada awal surah Kahfi dan daripada akhir surah Kahfi. Menghimpun, maksudnya baca awal dan akhir itu sekali itu lebih bagus. Dan yang terakhir, kata Al-Habib, adalah belajar. Belajar dan mengkaji. Belajar kalau kita ni tidak pandai mengkaji. Mengkaji kalau kita pandai mengkaji. Belajar dan mengkaji sebab-sebab berlakunya fitnah dan fenomena-fenomenanya. Inilah yang dipanggil fiqh tahawulat. Kita belajar daripada melalui hadis Rasulullah, apakah sebab-sebabnya fitnah-fitnah berlaku pada agama. Apa sebab dia? Jangan sampai kita ini jauh daripada hadis Nabi, maka kita menganggap perkara-perkara yang akhir zaman ini kita anggap sebagai khurafat, sebagai mistik, sebagai mitos, sedangkan disebut oleh Nabi. Sebab hati kita ni oleh kerana percaya sangat ataupun dah banyak sangat dilambakkan dengan saintifik, yang kita anggap itulah ilmu. Bila yang sebut tu ahli sains, maka itu ilmu. Bila disebut oleh ahli akademik, itu ilmu. Sedangkan ini Rasulullah sebut, yang sumber ilmunya lebih tinggi daripada sumber ma'mal dan sumber kajian, datang daripada wahyu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Nabi dengan kasih sayang baginda telah terangkan apa sebabnya fitnah berlaku dan apa fenomena-fenomena yang akan timbul dengan sebab fitnah tersebut. Maka cuba kaji, baca dan menjadikannya sebagai perisai kita menghadapi apa sahaja kemungkinan-kemungkinan di zaman kita ataupun zaman akan datang. Barang siapa yang Allah Ta'ala selamatkan dia, siapa yang Allah Ta'ala selamatkan dia daripada fitnah, bukan fitnah Dajjal, orang yang Allah selamatkan daripada fitnah terhadap agama sebelum kemunculan Dajjal, maka orang ini juga akan selamat ketika munculnya Dajjal. Ini menarik. Sebab itu kita terus melakukan amal, kerana orang yang mana sebelum munculnya Dajjal itu dia selamat daripada fitnah. Mana dia dapat jaga agama dia. Itu maksud fitnah. Dia dapat jaga agama dia, maka dia juga akan dipelihara daripada fitnah Dajjal ketika kemunculannya. Justru kata Al-Habib, hendaklah
hendaklah kita ni berwaspada dan hati-hati di tempat bergeraknya dia dan tempat berjalan dia. Maksudnya Nabi SAW bagi panduan. Kalau Dajjal itu datang, apa yang kamu kena buat? Ini dipanggil fiqh tahawulat. Bila berlaku sesuatu situasi, apa kita kena buat? Jangan sampai kita yang belajar agama pun memandang sinis kepada perkara-perkara yang dikaitkan dengan Dajjal. Kerana perkara ini diambil berat oleh Rasulullah, oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Seolah-olahnya bila perkara itu saintifik, maka dia adalah benar dan sebenar-benarnya. Tak boleh disanggah. Ini bahaya. Bahkan kita akan tunduk. Sebab ulama' kata orang yang akan terpersona dengan Dajjal ini, orang yang mengagungkan saintifik dan teknologi. Orang ini dia akan tunduk dan terpengaruh dengan Dajjal. Kerana Dajjal akan tunjuk benda yang menjangkau saintifik. Maka dia akan rasa kagum. Oh, ni hebat ni. Ini ketua kami. Yang sebelum-sebelum ni pun dah hebat dah. Maka yang ini lagi hebat. Maka ada sepotong hadis riwayat dalam Sunan Abi Daud. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, apa kena buat? Inilah dipanggil fiqh tahawulat. Bila berlaku fitnah, apa kena buat? Sebab itu ulama-ulama yang memberi solusi dalam keadaan fitnah yang berlaku, solusi itu datang daripada hadis Nabi. Nabi bukan hanya bagi tahu tentang fitnah yang bakal berlaku, Nabi beritahu apa kena buat. Apa kena buat, itulah solusi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maksudnya kemunculan Dajjal, maka hendaklah dia menjauhkan diri daripadanya. Elakkan diri daripada berada dekat dengannya. Maka demi Allah, sesungguhnya seorang lelaki, dia akan datang kepada Dajjal dalam keadaan dia menyangka dia itu orang yang beriman. Lalu dia akan mengikut Dajjal. Nabi SAW bersabda, bila datang Dajjal, jangan pergi tengok. Jangan pergi merapati, jangan pergi dekat dengan dia. Carilah, pergi ke gunung ke, pergi ke mana ke, menjauhkan diri supaya kita tidak terlihat dia. Kerana akan berlaku satu orang, dia datang kepada Dajjal dalam keadaan dia sangka dia tu boleh jaga iman dia. Lalu bila dia datang dekat dengan Dajjal dengan segala fenomena dia, dengan segala keistimewaan dia, maka dia jadi pula ikut Dajjal. Sebab apa? Kerana perkara-perkara syubhat, kekeliruan, kesangsian terhadap Tuhan, terhadap agama, dia pula terpengaruh dengan Dajjal. Ini di hadis dalam Sunan Abi Daud. Maka tentang hadis ini, Al-Habib mensyarahkan. Dia kata dalam hadis ini ada satu perkara yang perlu diberi perhatian tentang bahayanya kekeliruan, syubhat dipanggil. Kekeliruan. Sehingga keliru. Seorang itu dia tak dapat tahu sebenarnya dalam bab ini agama tu apa. Contohnya dalam bab akidah, dalam bab akhlak, dalam bab interaksi, dalam bab ibadat, berlaku tanaqud, berlaku perlagaan fakta, sehingga orang yang tidak siap dalam diri dia ilmu yang sahih, dia pun tak tahu. Sampai hari ini ada orang awam kata, saya pun tak tahu. Sekejap kata macam ni, sepatutnya kita buat macam mana? Sepatutnya pendirian kita kepada wabak ini macam mana? Berlaku tanaqud. Maka dalam hadis ini kata Al-Habib menunjukkan begitu bahayanya syubhat. Syubhat ni dia akan sampai satu tahap yang belajar agama pun tak faham. Yang belajar agama pun Nabi SAW sebut, dalam kitab ini pun ada sebut, nanti saat kemunculan Imam Mahdi, ulama pun ada ulama yang ingkar, yang tak nak baiat dengan dia, kata kamu ni bukan Mahdi. Sebab apa? Syubhat, kekeliruan. Selalu sangat mensiniskan tentang Mahdi, sampai bila Imam Mahdi sebenar datang, dia tolak. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Jadi sebab itu, kita mesti ada kewarasan dalam berfikir, kewarasan dalam bertindak. Mesti dipaksikan oleh hadis sebagai emosi dan kecenderungan.
kecenderungan kepada sesuatu fakta yang siap dalam hati kita, maka akan berlaku tanakut dalam soal akhlak, dalam soal ibadah, akidah. Maka metod ataupun agenda-agenda untuk mengelirukan ini dia akan datang. Dia akan datang sebelum Dajjal dan akan dipersembahkan kepada orang Islam. Sehingga apa? Berlaku. Orang-orang yang Islam pun ditohmah sebagai melakukan syirik. Orang pun tak reti. Celaru. Perkara yang sepatutnya bukan syirik, kita panggil syirik. Perkara yang sepatutnya bukanlah kufur, kita panggil kufur. Sehingga celaru. Orang Islam pun dikufurkan. Maka fatuhmatus syirki fil musalli wahidatun. Kata Al-Habib, mentohmah syirik kepada orang-orang yang semayang, orang Islam ini, salah satu daripada penampakan dan fenomena paradoks ataupun tanakut. Tanakut. Sehingga manusia, orang Islam tak dapat faham apakah yang dimaksudkannya sunnah, apakah yang dimaksudkannya tawakal, apakah yang dimaksudkannya konspirasi. Perkara yang disebut dalam hadis pun dikatakan konspirasi. Itu kan Nabi yang sebut. Yang malangnya keluar daripada mulut ustaz, orang yang belajar agama. Sebabnya dia tak baca hadis Nabi SAW. Sehingga dia membawa kepada al-israr fil ahkam wal fatwa. Sehingga membawa kepada keras kepala dalam satu-satu pandangan dia. Dalam satu-satu pandangan dia. Maka itu antara contoh fenomena yang mana dikelabui. Sehingga perkara sunnah dikata bid'ah, bid'ah dikata sunnah, perkara yang harus dikatakan haram, perkara yang mubah dikatakan haram. Maka berlaku kecelaruan dalam aspek kefatwaan, berlaku kecelaruan dalam aspek ibadah, dalam aspek apakah itu akidah yang sahihah, yang sahih itu dikatakan sunnah, yang sunnah itu dikatakan bid'ah. Maka ini salah satu contoh penampakan ataupun fenomena bagi yang disebut sebagai syubhat. Dan syubhat ini dia sangat berpotensi pada waktu datangnya Dajjal. Kaedah yang sama digunakan tapi dengan lebih besar, dalam bentuk bukan hanya bersifat bersifat teori dan pendirian, tapi kepada bentuk fizikal. Sehingga orang celau dia ni betul ke Tuhan, boleh buat benda luar biasa, turunkan hujan dan seumpamanya. Maka semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnahnya. Daripada segi bacaan fasa Dajjal ini daripada kitab Al-Usus wal Muntalaqat, maka ia telah selesai. Namun sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh tahawulat ini yang kita belum baca. Kita hanya baca hari itu fasa Imam Mahdi dan juga fasa Dajjal sahaja, kerana melihat itulah fasa yang paling sesuai buat masa ini dibaca. Tapi kalau nak bicara segi sejarah, maka kita boleh sorot ke belakang kepada zaman Khilafah Osmaniyah dan bagaimana keruntuhannya dan apakah faktor-faktornya, dan fitnah-fitnah yang mendatang pula selepas Dajjal, itu Yajud dan Ma'jud dan lain-lain. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi.